Boleh kita teruskan? Nanti masa tak cukup. Okey. Boleh tak? Okey. Ready? Okey. Kita jangan lupa tuan-tuan, every time kita ada kelas, kita mesti refer pada jadual ni. This is very important jadual. Jadual J6. Okey. Ya. Okey. Jadi, tuan-tuan, yang ini sekarang ni kita dah bagi berapa kali dah kelas? 7 kali. 7 kali tu kita buat sebagai overall. Now starting from today, kita pergi secara khusus part by part. Okay, part by part. Jadi secara teorinya kita lihat dalam Quran, inilah dia kalimah dia. Ya, inilah dia kalimah dia dalam Quran. Nama-nama kalimah dia. Dalam Quran ada domer. Domer ini ganti nama, okey? Ada berapa ganti nama? 14 kan? Okey. Dalam fi'il pun ada ganti nama. Kita mesti ingat, dalam bahasa Arab, satu perkataan perbuatan ada dalam tu domernya, ada masanya, ada jantinanya, ada perbuatannya, dan ada berapa orang dalam tu. Jadi ada 5 item dalam satu perbuatan, dalam satu kata perbuatan. Ya? Itu dalam kata perbuatan. Ingat kata tu? Ya. Okey, tak apa ya. Okey. Jadi ini menunjukkan bahawasanya setiap perkataan dalam bahasa Arab sudah ada ganti nama dalam tu. Jadi kita akan mengenali secara detail ganti nama ni after 6 months kita punya kelas. Ya? Jangan risau, jangan risau. Tuan-tuan dapat. Jangan risau. Okey. Jadi isim ini juga ada ganti nama dalam tu. Ya, ganti nama dalam tu. Jadi kalau kita kata, ya, dia ayah saya, abi, abun campur dengan ana, itu menunjukkan ayah tu milik saya. Ya, saya tak nak terang dengan detail lagi. Ya, ini dia buku tuan-tuan, ada 7 buku semua sekali tentang ini. 7. Ya, 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 7 buku. Ini ada 3 buku tentang ini. Jadi sekarang ni kita baru mula. Jadi saya nak bawa tuan-tuan dengan cara yang paling mudah. Sebab kita telah buat banyak pendidikan, ini cara yang paling mudah untuk orang awam tahu. Macam mana nak faham Quran, macam mana nak buka Quran, tengok dalam tu ada isim, ada domer, ada isim yang tak ada domer, ada isim, ada domer. Macam Nabi kata, salatun fi masjidi haza, sembahyang di masjid saya khairun, lebih baik daripada sembahyang di masjid-masjid lain beberapa puluh kali ganda. Masjid itu mean the mosque belong to Nabi Muhammad. Ya, masjid saya. Ya. Dan bila dia bercantum dengan domer, dia jadi kepunyaan possessions. Bila dia cantum dengan fi'il, dia jadi the doer. Siapa yang melakukan tu? Okey, ingat tu ya. Itu saya tak nak kacau jauh. Nanti kalau kacau jauh, tak lupa haraf ni. Sekarang ni kita nak go dengan haraf dulu. Okey, tuan-tuan tengok ya. Okey. Sisipan ini, inilah yang mengubah isim dan mengubah fi'il. Ya, kalau kepada fi'il, dia punya perubahan dia sama ada positif 100%, positif 80%, positif 50%. Kalau negatif atau negatif 20%, negatif 50%, or negatif 100%, which is never and ever. Jadi itu sebenarnya perubahan yang mengubahkan dia. Inilah dia awal ni. Haraf. So hari ni kita go very detail on haraf. Ya, haraf mengubah fi'il, mengubah isim. Ya, okey. Kalau saya kata ana Abdullah, ya, kita guna ini ana laisa Abdullah. Ana Ahmad
Laisa amrullah. Saya bukan bukan tu daripada sini. Okey? Kalau saya katakan di sini, anta tazhab, di fi'il awak pergi. Kalau sini saya masuk satu benda sini, anta la tazhab, you don't go. Jadi untuk menunjukkan arahan. Tuan nampak tak ni? Nampak tak dia punya perubahan? Perubahan pada isim memberi makna penekanan ataupun tidak tekan. Perubahan pada fi'il memberi makna positif, positif yang 100%, negatif or negatif 100%. Negatif 100% tu kalau pergi, dia tak akan pergi selama-lamanya. Kalau positif 100%, dia akan pergi. Now juga dia akan pergi. Mana 100% positif. Okey? Jadi nak menentukan 100 tak 100, inilah dia. So hari ni kita belajar ini. Dan saya ambil masa lebih kurang 4 kali 8 jam untuk ini aja. Arah aja. Ya, dan dia ni tetap. Tetap ni artinya tak berubah. Laki perempuan, berapa orang, haiwan bukan haiwan, dia macam tu je. Kan macam saya kata min mana dari. Saya dari masjid, kami dari masjid, Fatimah dari masjid. Ya. Apa benda lagi? Lori dari masjid, kereta dari masjid. Mana dia tetap? Mabni lah, mabni tetap. Ejaan pun dia mabni. Okey, dan semua ni mabni. Okey, boleh kita mula sekarang? Jadi ini kita kata kita bagi nama 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 4.1, ini 4.2. Now kita concentrate on 4.1. Boleh? Okey. 4.1. Ini kita buat dalam 3 kali. 3 kali. Mana 6 hours. 4.1 saja. So hari ni kita mula 1 hour kan? Okay, ready? Okay. Ready? Okay. Awak kasi aku. Kan saya jalan kan tak ada kelas. Go with the lessons. Tuan-tuan kena percayalah. Saya through my experience, this is really kita punya stabilize kita punya emotions. Emosi. Kalau orang yang emosinya selalu tak stabil, belajar Nahu ni dia stabil. Emosi yang tak stabil, dia cepat mati. Dia cepat mati. Betul. Sebab bila saya belajar di sana, dia bukan mengajar Quran, dia mengajar bagaimana nak stabilizekan kita punya momentum in the body. Kalau you tak ada momentum, you tak boleh belajar. Penat, letih. Jadi sebab tu saya kena beri tuan-tuan dan puan, tuan-tuan kena try to understand. Kalau tak faham, tidur tak apa. Tak apa. Tapi body tinggal sini. Ada orang tu mengeruh ada. Ada kelas saya. Tapi yang mengeruh tu yang bila jawab, bila tanya pun saya jawab dengan baik. Yang mengeruh Okey. Ya, tak apa. Sebab tu yang penting datang kelas. Masuk tak masuk tu bukan kerja kita. Itu kerja Allah. Betul tak? Okey. Okey. Sebab itu dalam emosi ni dia panggil emotional competencies. Kompetensi. Ramai orang emosi dia tak dapat dikompetenskan. Maknanya apa maksud competence? Competence ni bagaimana kita menggunakan emosi kita yang positif ke arah yang lebih positif. Daripada emosi yang negatif ke arah yang lebih negatif. Emosi ni sama saja. Bila dia pergi pada positif, dia akan kuat, laju. Bila dia pergi pada negatif, dia akan bertambah. Sebab yang negatif banyak bagus. Seperti hasad, negatif kan. Bila kita hasad dekat orang, kita hasad betul-betul. Why not kita change hasad tu kepada yang positif? Artinya tengok Haji Zakaria ni katakan berjaya betul. Macam mana saya nak ikut dia berjaya? So saya kena copy dia dan saya ikut dia berjaya. Tengok dia buat apa pagi-pagi kan. Itu positif. Sebab itu bukan ilmu barat, itu ilmu Islam. Ada dalam Al-Quran dia panggil afala tanzurun. Afala tanzurun. Kenapa kamu tidak melihat kepada bagaimana Allah menjadikan unta? Kenapa kamu tidak lihat bagaimana Allah mengangkat langit? Itu imaginations. Tanzurun, satu penglihatan yang sangat tinggi. Tapi orang Islam dia tidak berapa membaca itu.
Okey, sebab itu kita harus susun kita punya kompetensi dengan baik. Kita punya ni saya terjemahkan. EI competency, the capacity of recognizing our own feelings and those of others, for motivating ourselves and managing emotions well in ourselves and in our relationship. Itu kalau terjemah daripada Al-Ghazali. Boleh tak kita terjemah dari Al-Ghazali? Jadi gini. Ghazali kata, emosi kita ni gunanya untuk mengenal diri kita dan orang lain. Bagaimana kita boleh I'm still okay even though you are not okay. That's emosi. Ramai orang, bila orang tak okay, kita pun tak okay. Bila keluar dari rumah tengok muka masam, kita hari tu satu hari tak lewat kerja. Sebab muka dia dah masam. Maknanya you are not okay, I pun tak okay sebab you are not okay. So bagaimana Ghazali ngajar kita, kalau even though you are not okay but I'm still okay, strong okay. So how? Ini satu slot kita kena buat daripada Afala Tanzurun. Jadi kalau orang emosi tak stabil, boleh ke dia melihat masa depan? Boleh ke dia melihat strategi dia? No, tak boleh. Jadi bagaimana kita nak okeykan kita punya feeling kita? Okay? Okay, tak apa. Okay, now kita concentrate on this. Okay, ready? Okay, belum lagi concentrate. Okay. Jadi bila saya kata 4.1, okay, tuan-tuan 4.1 4.11, okay, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18. Setakat ni saya bagi 8, dia ada sampai 16. Okay, so kita tengok hari ni 4.1 dulu. Okay, lepas tu 4.11 apa benda dia sebenarnya, Jadi bila saya kata today kita start with 4, jadi tuan-tuan mesti tengok 4 ni adalah haraf. 4.1. 4.1 mesti under sisipan, which is tetap. Tetap ni kita kata mabni, mabni. Dan dalam Quran tu kajian menunjukkan 90% lebih tetap. Tak, ya? Boleh? Okey. Okay. Itu secara teorinya begitu. Tuan-tuan boleh faham tak? Boleh terima dah? Okey. 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 Dan apa dia haraf dalam Al-Quran? Ya, haraf. Ya, haraf dalam Quran itulah yang kita baca 99 tu. Hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kha, da, za, ra, zai, sin, sa, ba, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, ka, lam, mim, nun, wa. Ada tak ada ra? Ya. Belum lagi. Belum lagi. Ya. Belum lagi. Ini umum dia. Ini nama dia haraf, ya. Ini nama dia ya. Okey, nama dia. Ini kategori haraf. Ada dua, ya. Okey. Ini nama dia Al-Mabani. Okay, yang kita beri mula-mula tu. Al-Mabani maknanya haraf yang digunakan untuk membina kalimah. Boleh tak?
Mana kita tulis ayat Bismillah. Bismillah. Maknanya kita ambil ba. Okey. Ambil sin, ambil mim, ambil alif, ya, Prof. Ambil alif, lam, ha. Itu dipanggil huruf mabani. Mabani to construct words. Mabani mean to construct words, to build words. Jadi words dibina dari huruf-huruf yang dinamakan huruf mabani. Jadi dia ada altogether 29. Ya? Cukup. Ha. Ya tak? Ya? 4.11 ke? Yes. Ini 4.1. Al-Mabani ni sekarang 4.11. Oh, no. Tak. Ini under 4.1. 1.1 dia punya jenis ni. Tak, ini 4.1 ni dia sendiri, dia tak masuk dah. Dia kandungan. Kita jangan pecah lagi. Ini memang kandungan dia, isi dia. Jadi kalau 4.1 it is about haraf. What is haraf? Kemudian what is haraf punya pecahan? Ya. Soal numbering tak apa. Jadi dia semua 29 ya. Ada ya lagi? Kalau selagi tak cukup tambah lagi 29. Ada lagi tak? Ada 2 lagi. Ada apa lagi 2 lagi tu? Ni Hamzah. Hamzah. Alif ada tak alif? Alif tak ada. Kalau tak ada alif, ada alif lah. Kalau alif Hamzah ni dia memang huruf Hamzah lah. Alif. Nanti saya baca di sini ya. Saya baca ya. Dia dengar Hamzah, ba, ta, tha, jim, ha, kha, da, za, ra, zai, sin, shin, sa, da, ta, za, ain, rin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha. Waw, ha, alif ya tak ada. ha simbol. Alif tak ada. Ha simbol. Alif. Altogether 29. Altogether 29. Cukup tak 29? Wow, ya itu. Wa ya. Oh ya ada. Ni wa ni ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Lawan dia huruf. Cukup 29? Cukup ya? Cukup. Tak cukup pun kita cukupkanlah 29. Ada lagi satu yang pilihan ta marbutah. Tapi ta ni saya dia anggap satu je lah kan. Okey. Okey. Ya. Ya. Arab kata haraf. Kata huruf. Mabani. Dan kata Arab kata haraf. Memang betul orang Arab ni betul-betul dia sebut dia. Ini satu-satu ni nama dia harf. Semua ni nama dia huruf. Jamak kepada harf. Tapi orang Melayu ini pun huruf. Ini pun huruf. Dia bantai tak kira suka hati dia kan. Tapi orang Arab ini harfu hamzah. Harfu ba. Orang Melayu huruf hamzah. Huruf ba, sedangkan huruf ini semua huruf. Itu simpul sangat. Okey, boleh? Okey, setakat ni boleh? InsyaAllah. Jadi Al-Mabani istilah dia boleh salin huruf-huruf yang digunakan untuk membina kalimah. Huruf-huruf yang digunakan untuk membina kalimah atau ayat. Ayat tu sebenarnya mempunyai beberapa kalimah. Okey, atau kalimah atau ayat boleh ya. Dia panggil yang digunakan untuk buat ini kita daripada zero ni untuk membina kalimah. Umpamanya kalimah Abdullah. Ya, Abdullah. Ada ain, ada ba, ada dal, ada alif, ada lam, ada ha. Ini artinya kalimah. Kalimah ini terdiri daripada beberapa huruf. Jadi harf ini digunakan untuk membuat kalimah. Kita kata Allah, kita kata Allah. Alif, lam, ha. Terdiri daripada alif, lam, ha. Itu kalimah. Okey, setakat ni boleh? Okey. Daripada huruf-huruf ini, yes. Daripada huruf-huruf ini,
dia terbentuk huruf-huruf nama dia ma'ani. Daripada huruf-huruf ini terbentuk huruf ma'ani. Huruf ma'ani. Huruf ma'ani. Okey. Huruf ma'ani, ya, iaitu huruf, boleh nak salin? Huruf ma'ani iaitu huruf-huruf yang ada makna sendiri, bila dan ada makna sendiri, dan ia berhubung dengan kalimah isim atau fi'il. Huruf ini ada makna sendiri, selain daripada dia ada makna sendiri, dan dia boleh berhubung dengan kalimah isim atau fi'il, ya, yang membawa maksud tertentu. Ulang nak ulang pun tak ingat dah, sebab dia spontan kan. Huruf-huruf ada makna sendiri, dan ia boleh berhubung dengan kalimah isim atau kalimah fi'il yang membawa maksud yang tersendiri. Boleh tak? Yes. Boleh tak saya bagi contoh? Okey, ya, sebagai contoh, ya. Okey. Kita kata umpamanya okey, ma ni maknanya tidak. Mana tidak, ya. La pun tidak. Contoh. Ini huruf ma'ni. La pun tidak. Ini huruf ma'ni. Okey. Okey, kalau kita campur dengan fi'il mudhari', dia memberi makna arahan, jangan pergi. Perintah, jangan pergi. Dan baris dia pun berubah menjadi macam ni. Okey. La tazhab. Maknanya kalau la saja dia ada maknanya tidak atau jangan. Tetapi bila bercantum dengan perkataan fi'il mudhari', dia jadi la tazhab, jangan engkau pergi. Ya. La tahzan boleh? Boleh. Jangan duka cita. La tahzan. Ini mesti ada cerita ni pasal la tahzan ni. Okay. La tahzan. La tahzan. Tengok, bila la mesti mati. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih wahai Abu Bakar, kerana Allah bersama dengan kita. Kan? Apa juga kita buat, kalau kita bersandar kepada Allah, kita tak rugi. Mungkin untungnya lambat sikit, ya, kalau nak cepat tak boleh kan, lambat sikit. Himah, ya. Dia mati tu sebab dia mudhari'. Dia mudhari'. Jadi ini kita bukan sebab lah. Sebab lah. Sebab la ni dia makni, dia tetap, dia mengubahkan fi'il mudhari' jadi mati. Ini kita akan pergi mungkin 4-5 minggu lagi. La tahzab pun sama macam tu juga. Sama makna. Mati. La tazhab, la tahzan. Mati, ya. La malik, la sama. mati juga. Ini sama Datin, sama. Okey, sama. Sama. Ma artinya tidak. Dalam Quran, ma Muhammadun, tidaklah Muhammad itu illa rasul, melainkan seorang rasul. Ma maknanya bukan Muhammad itu, tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Ma ana, saya tidak boleh membaca. Ma ana artinya dia ada makna, dia ni ada makna tidak, tapi memberi makna kepada, bila dia bercantum dengan isim dan juga fa'il, memberi makna tersendiri. Okey, yang mengubah makna adalah sisipan. Jadi sisipan dari kategori haraf. Boleh ni, boleh. Jadi haraf ada 29. Yang 29 ni adalah untuk buat kalimah, dan daripada 29 ni jugalah dia buat huruf ma'ani. Tuan-tuan salin, ya. Huruf ma'ani. Okey, salin. Huruf ma'ani ada banyak kategori. Ada kategori
satu huruf. Ada kategori 2 huruf. Ada kategori 3 huruf. Ada kategori 4 huruf. Dan ada kategori 5 huruf. Maknanya satu huruf ada mana dah? Ya? Kategori satu huruf, umpamanya A, satu huruf. A, satu huruf. Ya? Satu huruf. A maknanya adakah? Ya? A adakah? A anta muslim? Adakah awak Islam? Are you Muslim? A. Ya? A artinya adakah? Dalam Quran banyak A. Kalau buat contoh banyak A. Tapi hari ni jangan bagi contoh lah, takut tak cukup masa. Ini dari satu huruf. Dan A ni ada nama dia. Tapi sekarang ni kita kelaskan ikut satu huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Okey? Yang 2 huruf umpamanya is 2 huruf. Is tu artinya tatkala ya. Is kuntum a'daan. Ada ayat. Iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Jika kamu bermusuh, tatkala kamu bermusuh, maka dia membaikkan di antara kamu. Ya? Sama, tatkala jika sama. Mana adakah? Ya? Ya. Ya. Yang 3 huruf izan. Izan artinya kalau begitu. Ini semua ada fungsi masing-masing. Dan sebahagian tu mengubahkan perkataan selepas itu. Ini kalau begitu. Ya, izan kalau begitu. Jadi hari ini kita lihat dari segi bilangan huruf. Bilangan huruf 1, bilangan huruf 2, bilangan huruf 3, bilangan huruf 4. Ya. Seperti umpamanya perkataan hasya. Hasya ni hampir-hampir. Ya? Hampir-hampir. Hasa artinya hampir-hampir. Ya? Yang alif tu mati Ustaz. Matilah. Tak yang ha. Ni mati. Ni mati ya. Hasya. Hasya. Tapi lama-lama kita dapat sendiri. Hasya. Bila kita buka Quran kita jumpa hasya. Hasya ni maknanya hampir-hampir. Ya. Macam ala. Ni ala di atas. Ya, ala di atas. Ya, ala di atas. Okey. Ilah kepada, sama ilah kepada. Ya. Bal ni bahkan. Ini 2. Okey. Yang ini li bagi. Ka seperti. Ba dengan. Okey, boleh? Sin akan. Ini adakah? Li bagi. Ka seperti. Ba dengan. Sin akan. Saufa akan juga. Ini akan segera, ini akan lambat lagi. Ya? Kalla saufa ta'lamun. Ni tak? Lambat lagi kan? Kalau li tadi dia apa dia? Li bagi. Bahkan. Jangan risau. Datuk Datin hafal je ni. Ini memang tak dapat nak bagi diskaun.
Ini kena hafal. Siapa yang rajin baca Quran, dapatlah ini. Ya? Ala di atas. Semua sekali 80. Kalau pindah Kepada. Ha. Oh, saya suka. saufa. Ya, saufa akan. Akan tu awak akan lihat jauh. Maknanya hari kiamat jauh lagi kan? Kalau si ni akan lihat sekarang. Lepas kita belajar ni, kita minum. Ada tak minuman tu? Minum. Kalau lepas belajar ni saufa minum, entah bila nak minum tak tahu. Saufa tu akan juga lambat. Ya. Kalau ni keluar daripada bilik dah ada minuman dah. Ni maknanya very fast, as soon as possible. Boleh? 4. Ya. Itu B atau ba? Ya, yang mana? Ka, ba. Ba. Dia huruf ba. Huruf ba. Okey. Dia punya pronoun B ba. ada juga. Dia B. Dia punya pronoun dia alba. Huruf ba tu. Ni macam bismillah kan? Ni huruf B ni. Dia boleh tanda atas, tanda bawah. Ya. Boleh atas, Kalau boleh kalau bawah. li tu tak boleh lah tanda bawah. Li tanda bawah. Ini pun semua tanda bawah. B tanda bawah. Tanda bawah. B ka tanda atas, li balik bawah, A balik atas, sin balik atas, B ni balik bawah, K balik atas. Ini saya bagi just untuk nak introductions. Nanti depan saya akan bagi dengan detail ni. Ini berapa? Ini berapa ada? Ini berapa ada? Ini berapa ada? Ini berapa ada? Dan all together 80. 80. Ya. Kita boleh buka Quran nanti. Kita kena beli satu LCD supaya kita pancar satu nampak jelas. Itu kita pinjam orang punya. Nampak jelas, baru cepat dapat. Tuan-tuan jangan risau bila kita buka Quran. More than 80% ayat Quran tu daripada 80 ni yang disebut berulang. Jadi kalau 80% ni kita hafal dengan betul, 35% of the Quran tu kita boleh faham. Kita boleh faham. Rasa seronok tak? Kita boleh faham. Ya? Tak apa. Kita akan drill Quran nanti. Ya? Tuan tengok ni ya. Ni tengok ni ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni sebab apa ni mi semua ni? Sebab apa mi? Ni sebabnya bermula dari ba ni. Ba ni huruf ma'ani, satu huruf. Peranan dia membawakan isim. Dia kalau basmalah dia Rahman. Tak boleh, dia boleh basmalah tu ini Datin Paduka. Ini nama dia basmalah. Ini nama dia basmalah. Basmalah tu artinya bismillahirrahmanirrahim. Kalau auzubillah nama dia at-ta'awuz. Basmalah mean starting. Bila kita nak start everything, kita mesti mula dengan basmalah. Basmalah ni bukan makna dengan. Dalam bahasa Melayu kita kata dengan nama Allah. Tapi makna sebenarnya dengan sebab Allah lah saya buat kerja ni. Dengan sebab Allah lah saya memulakan perniagaan ini. Dengan sebab Allah lah saya mencari makan untuk keluarga saya. B ni maknanya as-sababiyah. Because of Allah lah. Mana semua sekali kita buat kerana Allah. Bukan In English lebih tepat lah, in the name. in the name, yes. In the name of Allah, in the name. Ini B dengan In the name is for you lah. For you. Bukan makna dengan. Dia setiap huruf ni ada makna dia. Makna dia. Sebab ada sahabat saya, dia buat PhD, tajuk dia B sebiji. Dapat PhD. B sebiji tajuk dia B. The use of V in the Quran. B saja. B sebiji. Maknanya besarnya ilmu tentang B ni. Sebab itu B ni dimulai pada ayat pertama dalam Al-Fatihah.
B. Dia kaji ya. Tuan-tuan pernah buka Quran tak? Cari berapa kali B dalam Quran digunakan. Dan di mana dia gunakan? Pada masa mana dia gunakan? Kepada siapa digunakan? Kebanyakannya makna positif. Positif. Sebab itu kalau tuan-tuan boleh menguasai ilmu saraf ni, ini apa yang kita belajar ni ilmu saraf ni tuan-tuan. Ilmu saraf. Nahu belum lagi. Nahu, kenapa mi bagi bawah? Sebab ada B. Kenapa Allah bagi bawah? Sebab dia jadi mudhafun ilaih. Kenapa ini jadi mausuf? Ini mausuf. Itu bila tuan-tuan boleh jawab kenapa tu, maka selesailah kita belajar ilmu nahu dan saraf. Tamatlah sudah impian kita. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya sadaqallahul azim. Tapi saya kata kat Dr. Nawi, saya bagi tempoh 2 tahun. Orang belajar, I'm sorry to say this, at least 10 to 15 years. Tapi tuan-tuan belajar 2 tahun saja. Pilih nak belajar 15 tahun ke 2 tahun. Jangan ke mana-mana. Ya. Jadi kalau jadi saya dah kata orang belajar nahu ni susah nak mati. Sebab dia duk ingat ni kan, otak dia duk fikir saja. Penyakit pun selalunya hilang. Penyakit pun tak mari dah. Kalau dia nak mari pun tak sampai hati. Dah ngapa nahu tak ingat lagi kalau aku kacau dia. Sebab saya dulu bila belajar ni, dia kaitkan dengan emosi kita. Manusia ni banyak tak pandai guna emosi dia. Mana emosi ni dia ada kompetensi dalam emosi. How do we manage our emosi? Because emosi contribute more than 80% of the people's success. So how can we use our emotion? So kita kena tahu emosi punya structure dia. Emosi punya structure. Saya bagi kursus ni pada pengusaha-pengusaha Petronas dulu lama dah di Petrolling Club. Dia panggil emotional intelligence. Dalam tu ada personal competence. Personal competence ni ada 12 branches. Satu-satu personal image. Macam mana kita nak bina image kita? Kita bukan pakai kemas untuk orang lain, tapi untuk untuk diri kita, supaya kita rasa kita adalah berimage, kan? Bukan untuk orang lain. Kita pakai selesa, seronok, kan? Bukan untuk orang lain. Itu yang pertama dalam personal image. Because before kita bercakap, pakaian kita akan bercakap siapa dia kita. Kalau kita pakai selekeh, kita sendiri pun rasa lemah. Kita sendiri pun rasa lemah. Walaupun siapa kita kena pakai kemas. Itu sebenarnya Rasulullah sebut dalam Al-Quran tu. Ya, Allah suka dengan orang yang cantik kerana Allah itu cantik. Dan cantik itu sebenarnya to flourish your imaginations, to diverge your pemikiran. Diverge ni artinya bukan converge, divergence. There are many answers for one question. Diverge. Jadi kalau kita kemas, ada 12 lagi. Lepas tu dia panggil social competent. Bagaimana kita nak kenal orang kalau kita tak ada image? Jadi dengan Al-Quran ini sebenarnya mengajar kita menjadi orang yang mempunyai imajinasi yang tinggi. Image kita, tuan-tuan puan, bukan kita boleh buat-buat, tak boleh buat-buat. Memang tak boleh buat-buat. Dia hanya datang spontaneously. Itu yang orang kata apa? Bila kita nampak aura kita tu, itu that's aura. Baru istilah tu baru pakai sekarang. Aura ni you cannot buy your aura. You cannot have your aura macam tu je. But it is through your culture. How you develop your thinking process. Your reading, your writing, your rewriting, your briefing, your whatever. Your discussion itu semua sebenarnya dalam aura kita. Sebab saya belajar tu. Saya belajar tu. Bagaimana kita nak bina satu orang yang good in managing, good in solving problem. Sometimes kita duduk satu hari kita tak buat apa benda pun. InsyaAllah tuan-tuan belajar nahu ni banyak benda boleh selesai. Sebab very difficult to memorize. Tengoklah ini untuk haraf saja. Mana? Haraf saja. 3 buku lah tu. Penulis Yahudi. Saya rasa better don't buy this book lah. Tuan-tuan buy me better than buy this book. Because susah. Saya dah struggle lama dah. Tuan-tuan kalau tengok dah ni, tengok dah dia. Tengok semua gajah-gajah.
Semua Raja tengok. Semua Raja. You want to buy me or buy this book? Okay. Jadi tuan-tuan, ini semua ada tugas dia. Tugas dia kepada dua saja, sama ada kepada fa'il, mudhari' ataupun kepada isim. Sebab dua-dua tu berubah. Senang tak? Alat yang mengubah ni banyak. Yang kena ubah tak banyak. Ya. Kita ambil contoh lah. Ambil contohnya, saya buat dulu ya. Ambil contoh. Masa dah habis dah. Perkataan lam. Lam ini dua huruf. Tak? Lan pun dua huruf. La pun dua huruf. Lam artinya tidak. Dan dia ni hanya pakai untuk fa'il mudhari'. Tidak. Tidak. Banyak tidak? Banyak. Semua ada tempat. Lan pun tidak, la pun tidak. Tapi bila guna lam, bila guna lan, and bila guna la, itu kena belajar. Okey, lam dia tak duduk pada fa'il madhi, dia tak duduk pada isim, dia duduk pada fa'il mudhari'. Kalau kita kata lam ya, dia mesti mati. Ni fa'il mudhari' ni. Fa'il madhi dia akala, betul tak? Maknanya dia tak makan. Dia tak makan. Okey? Kalau lan, dia jadi baris atas pula. Dia tak akan makan. Dia tak akan lan yakula. Tuan-tuan, signifikan fa'il mudhari', baris dia baris akhir. Baris lain jangan peduli. Baris akhir. Kalau lam baris akhir dia mesti mati. Maksudnya tak makan dia. Ya. Kalau la ta'kul, kau jangan makan. Mati juga. Sama tak? Sama tak mati? Tak makan mati lah. Betul. Bijak tu. Ini jangan. Ini jangan. Yang lam tak, dia tak makan. Tak makan tu. Macam saya, tak makan nasi lagi. Jangan kemah-kemah lagi, ustaz tak makan lagi nasi tu. Lan yakula, dia ni tak makan ikan keli. Dia tak boleh makan, tak akan makan selama-lamanya. Okey ya. Ada lagi. La yakulu pula. Dia tak makan. Dia tak makan. Ini lam yakul, dia tak makan. La yakul, dia tak makan. Sebab tu tuan-tuan kena ada kamera, ambil macam pelik lah. Saya sendiri pun tak faham apa beza. Sekadar impresi je. Tuan-tuan akan jumpa dalam Quran, bila masa la yakulu, bila masa lam yakul, ya, bila masa la takul, bila masa lan yakula, ya. Ini perbezaan dia. Jadi tuan-tuan, ini semua adalah huruf ma'ani, yang mana dia mengubah makna bila dia bercantum dengan fa'il. Betul tak? Dia mengubah orang, itu tak, itu ya. Betul? Tak ni sebab tak ni mana arahan. Dengan arahan. Kalau pada perempuan, kita kata la tak kuli, dia tak makan. Ini untuk lelaki, semua lelaki ni. Ya? Okey. Okey. Ma'ni. Ini semua ni huruf ma'ni. Huruf ni untuk buat perkataan. Huruf ini untuk memberi fungsi kepada perkataan. Apa punya tuan? Tengok perkataan isim. Perkataan isim al-masjidu, betul tak? Ini isim. Nama dia masjid itu. Bunyi dia al-masjidu. Ini tak ada makna. Apa maksud masjid? Masjid tempat sembahyang. Tapi kalau kita sebut fil masjid, ambil ini fi ni. Fi ni memberi makna di dalam masjid. Di dalam masjid. Kalau al-masjidu, Al-masjid tak ada makna. Masjid itu je. Tak ada makna apa-apa. Doesn't give any meaning. Kalau kita sebut fi ataupun alal masjid, memberi makna di atas masjid ataupun di bawah masjid ataupun di tepi masjid, bawah atas tepi, itu semua huruf ma'ani. Jadi huruf ma'ani ni ada 2, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 perkataan.
Kalau pergi masjid tu Pil masjid, dalam masjid. dalam Bila pil masjid, dan dia baru ke, ini dah jadi bagi bawah. masjid. Dia jadi bagi bawah. Apa sebab? Sebab P ni tugas dia membagi bawahkan isim. Jadi ini semua ada nama dia. Ini semua ada tugas dia. Jadi nama tugas tu yang kita nak ambil masa 6 jam lagi. 6 jam lagi. 6 jam lagi. Ini baru permulaan. Minggu Yang P tu membaris bawahkan dah. Yes, P membagi bawahkan. P membagi bawahkan. Isim. Okey. Dah sadaqallah. Dan patutnya di sini kena ada seorang yang tukang sadaqallah. Lupa. Sadaqah Rasulullah. Ni sadaqah ustaz. Sadaqallah. Sadaqallah juga. Ada Kalau alam kan alam masjid. alal masjid. Alam masjid. Ya. Ya. Tuan-tuan ya. Ni P ni ada adik-beradik dia 20 adik-beradik dia. Satu mak, satu bapak. Sama. Jadi lepas pada dia tu mesti bagi bawah. Bila ustaz cakap adik-beradik dia mana 2 huruf lah. Ada 2 ada 3. Huruf ataupun adik-beradik Tak, 3 huruf. tak ada adik-beradik dia yang 1 huruf. Ada 2 huruf. Ada 3 huruf. Ada 4 huruf. Jadi Yang membaris bawah. sebab adik-beradik ni kita faham bukannya semua sama. Ada pendek, ada tinggi kan. Tapi satu mak, satu bapak. Adik-adik seorang. Itu kena bagi depan tu. Okey. Sekali ucap alam masjid. Alal masjidi. Itu Ustaz, alam masjidah lah. Tak boleh alal masjidi ya. Fi masjidi. Fi alam atas. Adik-beradik P. No bakal macam tu tak jadilah. Pasal Allah tu ada di atas, jadi nak suruh pakai atas juga. Itu ilmu dari mana tak tahu tu. Adik-beradik tadi. Yang tadi ya? 20. Dah Allah ni mana tu? Allah ni mana di atas. Alah datang. Di atas. Tapi bila selepas Allah ni isim semua bagi bawah. Sebab dia Allah ni adik-beradik Fi. Huruf jar. Adik-beradik dia tu. Okey. Macam kalau kata okey, kena bersumpah kalau awak betul-betul ambil. Kita kata wallahi kaha. Hi. Tallah hi. Billah hi. Itu semua huruf jar. Huruf jar. Tapi huruf jar kategori sumpah. Kalau kata okey, saya sanggup bersumpah. Kalau sekiranya saya tak buat wallahu, itu bukan sumpah. Jadi Tok Imam pun tak tahu okey dah bersumpah. Wallahu, tallahu, billahu tak boleh. Semua orang balik dah. Dia tak buat, dia bersumpah dah, tapi sumpah salah. Sumpah dia salah. Dia kena wallah. Tak sah lah pasal dia sumpah salah. Dia punya sakta dia tak betul. Pernah timbul masalah ni dulu. Dia kata tak sah sumpah tu. Tak sah. Wallahu. Tak boleh. Wallahu tu dan Allah. Kalau wallahi demi Allah. Wallahu dan Allah. Nak menipu sumpah boleh lah. Wallahu. Betul. Tapi kita semua ni dah ada kena tipu lah sebab dah belajar. Okey, kita berhenti sekarang ni. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa 'adika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإن
فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li